Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Niaga Awani bersama saya Haris Ashraf Hasnan, dan untuk waktu ini kita nak memberi fokus berkenaan dengan industri automotif di Malaysia ini. Dan sudah tentu kalau kita bercakap soal kenderaan elektrik ataupun EV, sebenarnya ianya semakin meningkat dari segi penggunaan. Pada masa sama penting untuk kita teliti bagaimana inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan dalam meningkatkan terutamanya infrastruktur, pengecasan dan pelbagai lagi perkara yang mungkin akan lebih meyakinkan orang ramai untuk menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik pada masa sama sekaligus mencapai sasaran pengurangan rendah karbon dan pelbagai lagi. Jadi untuk kita meneliti berkenaan dengan perkara ini, mengulas lebih lanjut isu ini, bersama dengan saya di studio Datuk SM Azli SM Nasimuddin, pengerusi eksekutif kumpulan Go Auto Group. Datuk, terima kasih sudi bersama dengan Niaga Awani pagi ini. Pertama sekali Datuk, mungkin kalau kita telitikan dari segi industri EV, kalau kita lihat bertapaknya industri EV di Malaysia ini sebagai jenama yang baru dalam segmen EV, mungkin apa unjuran NETA di dalam industri EV ini, Datuk? Okey, terima kasih Haris untuk soalan tu. Pertamanya, Go Auto ni company ditubuhkan pada 2013 dari segi industri otomotif. Tapi cuma recently kita move ke arah EV because kita nampak changes a lot of policy, and then the global trend pun pergi ke market arah dah semakin luas ya. Meluas sebenarnya. Sebab kita Go Auto ni kita start dulu kenderaan perdagangan dulu untuk EV, bus dan juga van. Dan untuk hari ni bila soalan Haris tadi mengenai NETA ni, is a new brand yang nak masuk ke Malaysia. Kita memang target untuk daripada range yang 100,000 ke atas. Dan kita harapkan daripada tahun ni, maybe dalam 2 bulan ni dalam 500 unit, dan tahun depan the growth for NETA EV brand ni boleh ke 4,000 dan seterusnya ke 8,000 setahun untuk brand ni lah. Ya, kalau kita nak meneliti dari segi segmen EV, Datuk, mungkin pandangan Datuk melihat kepada segmen EV setakat ini, mungkin kalau kita nak bandingkan 5 ataupun 10 tahun yang lalu, ianya sudah tentu segmen itu berbeza dan lanskapnya cukup berbeza dari segi penggunaan EV. Apa yang pandangan Datuk lah melihat kepada segmen EV pada ketika ini, demandnya bagaimana? Saya cakap yang as a global dulu. Nampak as a global ni memang sekarang ni memang dulu memang ada a few school of thought untuk EV ni, sama ada sesetengah negara ataupun teknologi makers nak ke arah full battery EV, dan sesetengah OEM nak ke arah maybe hydrogen dan pelbagai-pelbagai jenis teknologi. Macam saya bagi contoh ni, yang paling senang analogi ni macam masa dulu sebelum pendigitalan muzik ke apa, kita ada few, sama ada pakai USB, ada pakai mini disc, ada pakai Blu-ray. So kita nak dapatkan equilibrium tu, mana teknologi yang paling bagus untuk menggunakan ni, ialah sekarang semua ke arah battery EV lah. So the development of battery EV ni, saya rasa dalam 5 tahun sekarang ni dah sampai ke tahap yang mature dari segi global. Of course untuk domestik negara kita baru saja nak bermula, tapi saya rasa benda ni pun bagus untuk Malaysia, pasal kita antara negara yang agak berhati-hati dalam menentukan polisi keselamatan. So kita nampak banyak daripada 2 tahun lepas ke sekarang, nampak kerajaan dengan inisiatif banyak cuba tak terlampau drastik, tapi in a safety measures yang untuk menjaga bukan setakat industri tempatan yang ada, tapi juga to welcome new investor coming dan to protect the consumer yang ada, supaya tak ada apa-apa efek untuk pakai kenderaan ni. Sebab kenderaan EV ni ada pemahaman yang cepat terbakar. So I think untuk Malaysia, kita sampai ke satu tahap yang dari segi stakeholders, maknanya dari segi kerajaan sendiri ataupun pihak-pihak berkuasa dan juga industri dan juga pengguna telah ready lah untuk menggunakan EV ni di Malaysia. Datuk, kalau kita melihat dari segi mungkinlah cabaran, kalau kita nak melihat banyak perkara, sebagai contoh infrastruktur. Kalau saya lah, kalau saya meletakkan diri saya nak, contoh kalau saya nak travel lah, pergi ke belah utara contoh, kat mana saya nak charge, itu antara perkara yang perlu saya fikirkan kan. Contoh antaranya, adakah kalau bateri backup kat dalam kereta ni cukup ke tak cukup. Nanti kalau saya nak patah balik ke Lembah Kelang juga, itu satu perkara yang saya perlu fikirkan. Mungkin dari segi cabaran lah, pandangan Datuk melihat kepada cabaran yang perlu
ditangani, apa cabarannya dan bagaimana kita nak menangani cabaran itu supaya lebih ramai lagi rakyat Malaysia ini beranjak menggunakan EV. Pandangan Datuk melihat perkara ini? Salah satu cabaran untuk pertama kali yang nak menggunakan EV ni, macam soalan Haris tadi lah, akan rasa, dipanggil dalam industri kita panggil range anxiety lah. Pasal bila kita pakai tu kita takut, walaupun kita nak pergi 50 km tapi kita rasa cukup ke tak cukup. Ini cabaran yang memang semua, sebelum orang nak migrate ke satu-satu teknologi kepada teknologi yang baru ni, dia ada benda tu lah, ada range anxiety tu. Tapi setakat kenderaan yang dah dilancarkan di Malaysia, bukan setakat jenama yang kami bawa ataupun jenama-jenama lain yang berada di Malaysia, lebih kurang mileage yang disediakan lebih kurang 400 ke 500 km yang disediakan. Cuma yang itu cabaran dia lah, macam mana nak menggunakan. Tapi dari segi penyelesaian ataupun salah satunya ialah dia kena ubah gaya penggunaan teknologi tu. Macam dulu kita biasa menggunakan kereta ICE combustion engine ni, kita tak payah risau pasal memang semua stesen minyak memang ada. Tapi bila menggunakan EV ni, kita kena tukar gaya hidup tu, kita kena plan our journey. Plan our journey ni of course daripada KL nak balik ke Perlis, dan dengan banyak inisiatif yang dilakukan oleh bukan saja TMB, anak syarikat Petronas Gentari dan juga banyak syarikat-syarikat CPO telah invest dan membuat pelaburan untuk memasang lebih banyak charging station. Dan daripada growth charging station dengan target kerajaan 10,000 charging station tu, saya rasa slowly dengan pertambahan infrastruktur charging station dan juga growth of customer ni, kita akan dapat equilibrium tu lah nanti. Datuk, mungkin if I may add on sikit lah, melihat kepada sebagai contoh, kalau kita melihat, kalau nak beli kereta ni, antara salah satu perkara adalah after sales. Mungkin dari segi di Neta sendiri, bagaimana Datuk melihat dari segi nak mewujudkan keyakinan dan juga memberi perkhidmatan yang baik, terutamanya after sales lah. Ini antara perkara yang ramai orang concern, terutama produk baru ataupun produk yang dah lama nak muncul kembali dan sebagainya. Ada beberapa jenama automotif yang cuba nak kembali masuk ke Malaysia. Antara isu adalah kepercayaan, trust, defisit terhadap sesuatu produk itu, terutama melibatkan after sales. Mungkin pandangan Datuk melihat kita faham ini antara benda yang paling penting untuk dari segi industri automotif, bukan setakat dari segi manufacturing ataupun jualan, tapi sebenarnya untuk continuity of the business is actually the after sales. So dari segi Go Auto, kami dalam sebelum pelancaran kereta Neta ni, kita telah melantik lebih kurang dalam kali ini ada lebih kurang 9 3S Center, semua dalam proses untuk membangunkan pusat servis masing-masing, bukan saja di Klang Valley, kita ada di Penang, di Kedah, di Ipoh, di Klang Valley sendiri, di Melaka, Negeri Sembilan dan juga di Sabah. Tapi yang paling utama ialah bukan setakat pusat tu saja, tapi kita kena meyakinkan orang yang nak beli ni, walaupun dia beli kereta tu ada masalah tak nanti. So dari segi produk sendiri, kita dah bagi, adalah nanti kita akan lancarkan produk ni dan kita akan bagi package warranty, dan warranty ni bukan setakat bateri dan juga power motor tu tadi, tapi keseluruhan kereta yang kami akan lancarkan dalam minggu ni nantilah. Kita akan tawarkan package yang berkata peace of mind untuk pengguna-pengguna EV. Dan cuma saya nak tambah tadi dari segi after sales ni ialah cabaran dari segi syarikat ialah untuk kita nak dapatkan lebih banyak technician yang expert dari segi EV. So yang sekarang ni itu yang kami tawarkan, kita bawa pekerja-pekerja kami dan juga kita pun ada buat intern untuk kita train, pasal the teknologi for EV ni memang totally different. Dia bukan sama macam ICE. Of course, maybe dari segi aircon ataupun tayar tu benda yang sama. Tapi the main component, the battery, the power motor, electrical system tu, is a new things that kita ni kena sentiasa belajar, walaupun kita rasa kita dah expert on automotive. With the new technology, even saya pun kita kena belajar. Technician yang dia dah junior ke super senior technician pun mesti kena belajar. So kita nampak challenges untuk after sales ni ialah lebih banyak untuk
dapat technician lah untuk jaga brand kami di Malaysia ni. Dan saya percaya ini juga merupakan satu ruang dan juga peluang kepada institut latihan dan bagaimana akademi in industri, banyak inisiatif-inisiatif yang dilakukan, dan saya percaya industri automotif EV ini juga perlu diberi penekanan dan nak melahirkan lebih ramai lagi profesional yang berkemahiran dalam bidang ini. Dalam program Niaga Awal ni saya tak boleh lari lah lepas pasca soalan belanjawan ni, tak boleh lari daripada Datuk. Mungkin pandangan Datuk melihat kepada belanjawan 2024 untuk menggalakkan penggunaan EV, pelepasan karbon sifar bersih dan sebagainya. Bagaimana Datuk lihat belanjawan 2024 ini akan memberi impak kepada industri, terutamanya melibatkan EV, Datuk? Saya rasa lebih selepas pembentangan belanjawan 2024 ni, kita nampak dari segi, walaupun maybe dari segi untuk EV ni sikit je, cuma dia ada sebut dua, dari segi pertambahan untuk public transport, pertambahan 150 unit bus EV, dan juga nombor dua ialah untuk motor elektrik motorbike. Yang kerajaan tawarkan 2,400 untuk siapa yang menggunakan motor elektrik. Sebab sekarang ni banyak pemahaman yang kata EV ni untuk orang kaya je. So apa yang kerajaan cuba buat untuk buat transition ni, saya nampak salah satunya ialah untuk nak buat transition daripada orang yang menggunakan motor biasa kepada motor elektrik. Dan juga dari segi industri, sebagai industri untuk kami yang dari segi manufacturing, kita faham apa yang government lakukan sekarang ni untuk lagi encourage. So bukan setakat belanjawan 2024, kami tengok daripada industri, kita tengok kepada NIMP tu. NIMP tu sangat bagus untuk kita buat new industrial master plan di Malaysia, especially kepada EV product. Dan juga dari segi charging station ni pun kita nampak kerajaan banyak galakkan, terutamanya the lead yang pergi ke depan untuk charging station ni, kita nampak JLC seperti TNB, Gentari. Bila dia pergi tu, maknanya dia akan supporting system yang lain-lain untuk vendor-vendor yang lain untuk terus maju dalam bidang EV ni lah. So saya rasa kalau dari segi belanjaan 2024 ni, dia punya key point je lah subsidi ni tadi. Kan, penyesalan subsidi ni. So sebelum ni dibuat, kerajaan kena sediakan apa ruang-ruang untuk, kalau kerajaan dah lancarkan subsidi ni, apa ruang-ruang yang rakyat Malaysia boleh dapat ataupun option. Kadang-kadang dia kata, oh kerajaan naikkan harga minyak tapi kami tak ada option. Kan, sekarang ni kerajaan dah sediakan, dia boleh tukar pada motor elektrik. Betul. Dan kerajaan bagi 2,400 rebate. Dan kalau kata kenderaan EV ni, kerajaan dah bagi, walaupun harga tu sekarang ni memang cap 100,000. Dan tapi saya yakin dari segi tahun depan banyak lagi produk-produk baru yang akan membuat pemasangan tempatan dan harganya akan boleh dijual di bawah 100,000. So penyesuaian market tu amat penting supaya apa saja kita faham dari segi industri, kita nampak kerajaan dah menuju ke arah subsidi bersasar ni untuk diesel dan juga petrol. Kita kena cuba sedaya upaya untuk membantu supaya lebih ramai orang menggunakan EV di Malaysia ni lah. Datuk, bagaimana pula kalau Datuk melihat dari segi penggalakan, macam kita lihat TNB, Gentari, itu penggalakan direct kepada syarikat korporat, GLC dan sebagainya untuk menggalakkan lagi. Tetapi dari individu, contoh kalau macam saya ni akan dapat apa? Maksudnya kalau saya beli EV, pelepasan dari segi ada cukai ke, motongan, road tax dan sebagainya. Mungkin Datuk nak share untuk menggalakkan orang ramai supaya orang ramai ni cakna lah, lebih faham lah apa galakan dan juga mungkin insentif kepada individu yang berhasrat nak beli kenderaan EV ni, Datuk. Sebenarnya untuk galakan sebagai pengguna untuk membeli EV ni, dia telah dibentangkan masa belanjawan 2023. Masa tu memang dah dinyatakan bahawa kereta-kereta EV yang dibawa masuk ke Malaysia memang tiada import duty, tiada excess duty. Dan sebagai pengguna memang macam kata road tax pun kosong. Dan kerajaan dari segi income tax ada exemption bila kita pasang charging station di rumah. Yang kecil itu di rumah pun kita dapat certain tax exemption. Saya rasa memang ada few categories yang maybe rakyat tak nampak dari segi betul money value tu belum nampak. Tapi saya rasa dari segi sebenarnya kalau kata road tax dan juga cukai ini adalah satu peluang di mana benda-benda yang dulu kalau benda ni di tax memang kita pun tak mampu nak beli kenderaan ni.
Kan? Dan kalau kata road tax tu dari segi penjimatan road tax setahun, dan kita kena ingat bahawa EV ni tiada maintenance yang bulan-bulan yang kita kena servis kereta tu. Kan kadang 15,000 ataupun 25,000 sekali. Penjimatan dari segi minyak dan juga after sales ni banyak akan membantu pengguna yang membeli ni dari segi ownership cost tadi. Kadang-kadang kita beli betul, kita beli kereta tu murah. Kan? Tapi kita bawa Grab, kita jalan, kena isi minyak, kena buat servis. Ini ownership cost yang kita tak sedar dan keluar daripada poket kita. Kan? Walaupun kereta tu berharga RM60,000, RM50,000 ataupun RM40,000, tapi ownership cost tu di Malaysia untuk saya, kalau walaupun harga petrol sekarang masih murah, tapi untuk pengguna tu dia akan rasa bebanan tu. Maknanya kalau dia menggunakan EV ni, walaupun kereta tu tadi contoh RM100,000, tapi dia akan nampak ownership cost dia tu dalam masa 6 bulan dia akan nampak. Dia tak payah isi minyak dan dia tak payah nak kena buat appointment pergi service center. Nak bazir, bukan kata bazirkan masa lah, nak kena tunggu di service center satu hari. Kalau orang yang nak booking appointment nanti tarik tali tak sama je. Sebab dia lebih kepada tu, kata perubahan gaya hidup menggunakan EV ni memang lain lah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok EV ni dia macam ada orang cakap, oh ini macam car. EV ni macam car, you macam pakai iPhone. Semua dia perubahan teknologi, dia gaya hidup tu akan berubah. Dan kita nampak negara-negara lain, maybe di ASEAN, Thailand, di Singapura dan juga Indonesia, pasal harga minyak di sana tinggi. Dan Malaysia pun bukan kata kita nak ke arah tinggi minyak tu, tak ada, cuma kita nampak sasaran kerajaan tu subsidi bersasar. Dan kita sebagai industri dan juga pengguna kena fikir apa option yang kita ada untuk gunakan kenderaan apa untuk digunakan. Datuk, mungkin akhir sekali lah sebelum kita nak mengakhiri perbincangan ini, harapan dan juga aspirasi Datuk dalam industri EV ini sebagai pemain industri, apa harapan dan bagaimana harus diletakkan status EV di Malaysia ini supaya orang ramai itu lebih cakna, lebih tahu, dan juga penggunaannya itu akan menjadikan masa hadapan negara proses peralihan karbon sifar itu dapat berjalan dengan lancar dan juga menjadikan ekosistem industri automotif di Malaysia ini lebih baik, Datuk. Saya nampak yang kalau kata dari segi industri ini, kita nampak pelbagai-pelbagai OEM yang ada di dunia ni lah. Ada yang daripada Europe, ada daripada US, ada daripada China. So kita kena nampak apa kelebihan Malaysia untuk kita tahu ni teknologi ni dah disedia ada. Dan macam mana kita nak bawa masuk teknologi ni, bukan setakat kalau kata macam sekarang ni, betul kita berterima kasih kepada kerajaan untuk boleh kita bawa masuk kenderaan ni. Tanpa membuat pemasangan tempatan. Tapi sekarang ni kerajaan dah tetapkan 2026 kena ada pemasangan tempatan. So apa dari segi ni pandangan Go Auto lah, syarikat kita nampak benda ni bukan setakat untuk kenderaan passenger vehicle, tapi juga kenderaan perdagangan, termasuk lori, bas. So kita nak welcome semua orang. Kita akan lancarkan kilang pemasangan terbaru kami di Seremban. Kilang pemasangan terbaru ni lebih kepada new energy vehicle. New energy vehicle ni kita nak welcome semua OEM untuk datang dan tengok atas kapasiti kilang kami untuk memudahkan diorang membuat pemasangan tempatan di Malaysia. Dan yang paling penting tu supaya skill untuk pemasangan bateri R&D tu orang tempatan boleh dapat the technology transfer tu. Itu yang diaspirasikan di bawah NIMP, iaitu high growth, high value, itu HV itu kita dapat. Tak nak pergi kerja-kerja macam technician tak. Ini dia skill dia tinggi. Dan kita boleh export skill ni kan. You boleh pergi negara lain untuk the skill untuk benda ni bukan rendah lah. Bukan skill rendah lagi lah. Kita yang menjadi negara yang melatih pula mungkin negara-negara lain yang memerlukan kepakaran kita di Malaysia ini, terutama dalam industri automotif, kenderaan elektrik terutamanya. Baik, saya berbesar hati dapat berbual bersama Dato' SM Azli SM Nasimuddin, pengerusi eksekutif kumpulan Go Auto Group, berkongsi pandangan beliau berkenaan dengan industri automotif, EV terutamanya, bagaimana Neta melihat industri ke hadapan dan bagaimana untuk diletakkan posisi yang lebih baik industri automotif EV di Malaysia ini. Baik, sekian sahaja Niaga Awani untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum. Salam hormat.